Mustafa Kamal, Said Ibrahim, Sulaiman Muhammad dan penulis buku Wahabi Rasul Dahri. Dia mengatakan sudah diambil tindakan. Ini tidak benar. Mereka pada masa itu belum ambil tindakan. Ya. Tetapi melalui rakaman ini saya katakan saya dengan rela hati pergi ke Jabatan Agama Johor. Dan saya ingin menemui ketua penyelidik. Tetapi yang saya temui seorang yang bernama Mustafa Umar. Jadi saya dapat berbincang dengan beliau lebih kurang 1 jam. Saya minta buktikan kepada beliau di mana bukti bahawa saya seorang pendakwa Wahabi ataupun penulis Wahabi. Tapi saudara kita ini tidak dapat membuktikan. Dia hanya mengatakan saya diarahkan untuk menyelidik. Jadi saya katakan kepada beliau, saya memang sudah berapa kali datang ke Jabatan Agama untuk menemui orang-orang tertentu, orang-orang yang berkenaan. Tetapi orang-orang ini sering tidak ada di pejabat. Ya. Jadi memang saya datang secara suka hati untuk berbincang. Tetapi ruang-ruang ini semakin lama saya rasa ruang ini semakin tertutup. Jadi akhirnya mereka menuduh saya dengan tuduhan saya seorang Wahabi, dan tentulah Wahabi dianggap sebagai ajaran yang sesat, sebagaimana saya akan buktikan dalam makalah kecil ini. Kemudian utusan Malaysia, JAIJ larang penceramah agama berfaham songsang. Ya, kalau kita faham di dalamnya, di antaranya adalah pahaman Wahabi. Siapa yang dianggap sebagai ajaran songsang? Pengerusi Jawatan Kuasa Al-Ehwal Agama Islam Johor, Datuk Abdul Kadir Anwar berkata, antara penceramah terbabit ialah Rasul Dahri, Abdullah Yassin, Kamal Ash'ari dan seorang penceramah dari Indonesia, Nur Salam. Ya, ceritanya panjang. Kemudian utusan Melayu, JAIJ larang penceramah bebas. Utusan Melayu, JAIJ melarang penceramah bebas. Tindakan tegas akan diambil terhadap penyebar pahaman Wahabi itu dan pengikutnya yang dikatakan telah lama bertapak di Johor Bahru, Batu Pahat dan Ulu Tiram. Siapa dia? Ialah Rasul Dahri. Jadi dikatakan dan dituduh saya sebagai penyebar Wahabi. Kemudian berita harian dia, Johor larang 8 tokoh agama beri ceramah. Dan di dalamnya masih dia mengatakan bahawa 6 lagi ialah penceramah bebas, iaitu Said Mustafa Kamal, Said Ibrahim, Sulaiman Muhammad, Husin Yi, Abdullah Yassin, serta Nur Salam Al-Hafiz, serta penulis buku Wahabi Rasul Dahri. Tetap dia mengatakan saya penulis buku Wahabi. Dan Johor ataupun Johor larang bekas mufti Selangor beri ceramah. Tahu ya siapa dia? Ya. Siapa namanya? Ya. Jadi 6 lagi penceramah bebas, iaitu Said Mustafa Kamal, Said Ibrahim, Sulaiman Muhammad, Husin Yi, Abdullah Yassin serta Nur Salam dan seorang lagi penulis buku Wahabi Rasul Dahri. Jadi semua dia mengatakan saya penulis Wahabi. Kemudian pelajar Timur Tengah sebar pahaman Syiah, umat Islam diingatkan jauhi Wahabi. Pelajar lepasan Timur Tengah sebar pahaman Syiah Wahabi. Kemudian umat Islam diingat jauhi Wahabi. Itulah keratan-keratan akhbar. Ni lagi ya. JAIJ ya, awasi penceramah bebas guna surau. Ini yang diawas adalah penceramah Wahabi. Antaranya saya lah. Kemudian Johor siasat pengikut Wahabi. Memang mereka benar-benar siasat dan ada sahabat-sahabat kita yang diambil tindakan. Jadi tuan-tuan, kalau mengikut apa yang saya baca, Majlis Pelancaran Forum Pengukuhan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Peringkat Negeri Johor Darut Ta'zim diadakan pada 1999. Diresmikan oleh Yang Berhormat
Datuk Haji Abdul Ghani bin Osman, Menteri Besar Johor. Apa di antara kandungannya? Latar belakang yang kedua, sejak kebelakangan ini, satu aliran pahaman yang disebut Wahabi dan Syiah sudah mula menular masuk ke dalam pemikiran rakyat Johor. Kesan daripadanya telah menimbulkan perpecahan pemikiran dan perselisihan faham di kalangan anggota keluarga dan masyarakat. Kemudian objektif yang keempat, membentras perkembangan Syiah dan Wahabi. Membentras perkembangan Syiah dan Wahabi yang bertentangan dengan pahaman dan amalan agama masyarakat Malaysia. Jadi dianggap Wahabi dan Syiah sama. Kita yakin bahawa Syiah tidak ikhtilaf antara kita. Dia memang keluar daripada millah. Yang mana Syahrastani dalam kitabnya Milal wa Nihal, apabila mensyarahkan sataftariq ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa al-jama'ah, akan berpecah umatku kepada 70 pecahan, semua ke neraka kecuali jamaah. Maka dijelaskan di situ di antaranya adalah Syiah, tapi tidak disebut Wahabi. Begitu juga Al-Baghdadi apabila mensyarahkan hadis ini juga menyebut Syiah tapi tidak disebut Wahabi. Sekarang bagaimana mereka boleh menuduh saya Wahabi sedangkan saya sudah mengeluarkan CD? Saya ingat 2 CD saya dah keluarkan dan satu pitah rakaman kaset yang saya menjelaskan kepada ummah bahawa saya bukan Wahabi. Bahasa apa yang saya nak katakan kepada mereka untuk menjelaskan bukan bahawa saya ini bukan Wahabi? Nak gunakan bahasa Arab, lastu Wahabi, I'm not Wahabi, saya bukan Wahabi. Nak bahasa apa lagi? Saya bukan Wahabi. Saya katakan bukan Wahabi. Kenapa? Tidak ada satu pahaman yang diajarkan di Saudi yang mengatakan Wahabi. Guru-guru yang mengajar saya di Universiti Ummul Qura 80% daripada Mesir, daripada Azhar. 20% itu campur-campur. Mungkin hanya 3 atau 4% itu orang Saudi. Jadi guru saya kalau universiti bukan orang Wahabi. Kalau mereka katakan bahawa Wahabi itu sesat, saya minta kepada mereka dengan jasa baik mereka, panggillah saya. Di mana kesesatan saya? Saya memang bersyukur di Malaysia ada jabatan agama. Saya memang setuju di Malaysia adakan JAKIM, Pusat Islam dan sebagainya. Saya pun setuju kerajaan Malaysia mengadakan badan-badan ini demi untuk menjaga supaya orang-orang di Malaysia, begitu juga di Singapura. Saya sangat setuju dengan pemerintah Singapura mengadakan MUIS kerana merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga hal ehwal masyarakat Islam. Pertama, jangan berpecah. Kami, antum, kamu sekalian memang tidak suka perpecahan, sebab perpecahan itu bid'ah, sebagaimana hadis iftirak tadi. Dan kita memang ingin menolong mereka, dan mereka adalah orang Islam seperti kita yang wajib ditolong, dan kita tidak menentang mereka. Dan saya apabila menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya